A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-306. InsyaAllah 306. Kita bersama-sama hari ini di surah Maryam ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-25. Jadi kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini, agar yang pertamanya dapat memberi feedback suara dan juga gambar. Terima kasih banyak-banyak yang telah memberikan feedback. Yang keduanya, insyaAllah kalau boleh kita buka mushaf sama-sama insyaAllah untuk kita menadah, untuk kita bertalaki, untuk kita melihat apakah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Kita baca sama-sama insyaAllah, kita tengok sama-sama, kita cuba fahami sama-sama setiap daripada perkataan-perkataan yang ada di dalam muka surat ini insyaAllah. Mungkin ada yang akan terlepas, ada yang tak terperasan dan sebagainya. Saya minta maaf awal-awal insyaAllah, disclaimer. Takut mana-mana tahu kan, kita dalam masa 30 minit ini nak habiskan satu muka surat. InsyaAllah kita hanyalah kita ambil secara kefahaman secara umum saja, tafsiran secara umum saja. Dan kalau ada yang kurang, insyaAllah sahabat-sahabat semua boleh refer lagi kepada tafsir-tafsir, kepada ustaz-ustaz asatizah yang lain insyaAllah, yang kita boleh dapati insyaAllah. Banyak sekarang ni. Jadi insyaAllah daripada saya, insyaAllah daripada Brunei Darussalam, kita bersama-sama pada pagi ni. InsyaAllah kita baca ayat yang ke-12. Saya akan baca sikit ayat yang ke-12 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Sadaqallahul azim. Minta maaf saya baca ayat pendek saja hari ini, ayat yang ke-12 saja, satu baris saja. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita selepas daripada dalam muka surat pertama surah Maryam, kita baca sebelum daripada ni, iaitu muka surat 305. Allah Taala ceritakan bahawa Nabi Zakaria ini telah diberikan dengan anak, seorang anak yang bernama Yahya. Allah Taala menamakan anak itu sebagai Yahya. Dan Nabi Zakaria alaihissalam setelah daripada mendapat anak tu, jadi Allah Taala ceritakan sekarang ni, kalau ikutnya cerita ini, iaitu ayat yang ke-12 ni setelah Nabi Yahya berumur 2 tahun. Jadi maknanya daripada tahun yang pertama kepada tahun yang kedua tu Allah tak ceritakan. Itu tabiat Al-Quran Allah tak ceritakan semua benda. Ini bukan cerita buku sejarah apa benda semua nak ceritakan. Allah Ta'ala macam kita tengok, kadang-kadang kita tengok movie juga kan, kita tengok cerita kan, video, minta maaf sebut jadi kadang-kadang dia sebutnya, kadang-kadang daripada kecil tengok-tengok dah besar dah, maknanya 10 tahun kemudian, ini 2 tahun kemudian. Allah Subhanahu Ta'ala pun berkata kepada Nabi Yahya ini, dia kata ya Yahya, maknanya kalau ikutnya ialah sini direct lah kan, Allah Ta'ala terus maknanya memberikan wahyu kepada Nabi Yahya. Kalau ikutnya dia baru masih kecil lagi kan, tapi ini kehebatan Nabi Yahya, maknanya semasa kecil lagi dia dah jadi seorang Nabi, jadi seorang Rasul. Jadi Allah SWT sebutnya ya Yahya khuzil kitab biquwwah, ambillah, peganglah Alkitab. Kitab sini maksudnya ialah kitab Taurat maksudnya kitab Taurat, sebab pada masa itu kitab yang menjadi pegangan ialah kitab Taurat, dan dia ni adalah merupakan Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Taala kata khuzil kitab, peganglah. Mana pegang tu bukannya pegang dengan tangan, tapi pegang situ makna berpegang teguhlah kamu, berpegang dengan halalnya, haramnya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas tu, biquwwah tu maknanya ialah dengan bersungguh-sungguh, maksudnya bukan kuah tu dengan pegang dengan kuat jangan lepas, bukan, tapi maknanya pegang bersungguh-sungguh. Kata Ibnu Abbas iaitu berpeganglah kamu kepada hukum-hukum. Maksud kuah iaitu hukum-hukum yang ada di dalam Taurat tu. Jadi banyaklah pendapat-pendapat menceritakan lagi tentang ini, maksud ayat ni kan. Jadi ayat ini nak memberitahu kepada kita bahawa Allah SWT meminta kepada Nabi Yahya ni supaya berpegang kepada kitab Taurat tu betul-betul, maknanya jangan buat tak indah, buat lebih kurang macam kita lah, kebanyakan daripada kita sekarang mungkin kan ada Quran tapi tak beramal sebab tak tahu, sebab tak faham kan. Jadi insyaAllah kan, usaha kita sikit-sikit ni kita belajar kan Quran supaya kita dapat tahu lah, kita dapat beramal. Sebab macam mana kita nak beramal kalau kita tak tahu kan. Jadi insyaAllah sikit-sikit Kemudian wa atainahu al-hukma sabiyya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, dan kami telah berikan kepadanya, kepada Yahya itu al-hukma. Al-hukma sini
menurut kata tafsir jalan lain, dia kata adalah maksudnya an-nubuwah, iaitu Allah Ta'ala berikan nubuwah ni, Nabi Yahya ni mendapat jadi Nabi pada masa umur dia, pada masa ni lah umur dia 3 tahun. Jadi sabiyya, sebab tu masa kecil tapi ada yang kata umur dia 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab, itu adalah penafsiran. Tapi yang faham di sinilah Allah Ta'ala dah berikan kepada dia pada masa dia kecil. Sabiyya sini ialah masa dia kecil lagi, umur tak sampai 10 tahun. Dan kemudian hukmah sini ada setengah kata ialah kenabian, ada setengah kata ialah kecerdikan. Jadi wallahu a'lam bisawab. Jadi maknanya itu ada pendapat ulama lah kan. Tapi yang penting Allah Ta'ala dah sebut sini, Allah Ta'ala dah berikan kepada dia al-hukmah tu masa dia kecil lagi. Kemudian sebab itulah banyaklah cerita-cerita dia kan, cerita-cerita tentang Nabi Yahya ni. Ada cerita setengah tu ialah maknanya dia masa kecil tu dia diajak bermain-main oleh kawan-kawan dia, budak-budak biasalah kan. Jadi tapi apa jawapan dia? Jawapan dia kan, kita tidak dilahirkan untuk bermain. Maknanya main bola bukan tak salah, bukan salah bermain apa pun, tak salah main game apa kan tak kalau kita kata budak lagi kan. Tapi maknanya tengok bagaimana Nabi Yahya ni kan, dia kata kita ni tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilahirkan untuk bermain-main benda macam ni, kita dah banyak kerja lagi. Gitu maksudnya. Kemudian wahana min ladunna, Allah Taala sebut lagi dia adalah hanan. Hanan ni ialah Allah Ta'ala berikan kepada dia ni hanan, iaitu rahmat kepada manusia. Itu hanan asal makna hanan lah kan, iaitu hanan ni perasaan halus dalam diri, perasaan halus yang lebih halus lagi. Kalau ikut di sini kan Allah SWT kata wa hananan min ladunna, Allah Ta'ala berikan kepada dia ni hanan, nombor satu daripada sisi kami, mana pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala khusus special untuk dia. Wa zakatan, zakatan ni maksudnya ada pendapat ulama kata zakatan maknanya suka bersedekah. Ada pendapat kata ialah bersih jiwa dia, zakat tu maksudnya asalnya ialah makna bersih jiwa kan. Jadi kita beri zakat tu, kita bayar zakat fitrah, zakat apa tu sebenarnya adalah pembersihan dalaman, pembersihan hati. Itu lebih kan. Wa kana taqiyya, dan dia adalah seorang yang taqiyya ni ialah takwa lah. Kalau kita kata takwa, tapi taqiyya ni lebih dahsyat lagi, maknanya takwa yang hebat-hebat lagi. Jadi kalau ikut dalam ayat ni, ayat yang ke-13 ni kan, kita akan tengok Allah SWT sebutkan pada Nabi Yahya ni ada 3 sifat. Yang pertama sifat dalaman, iaitu dari segi ruhnya hanan, dan yang keduanya ialah zakatan, iaitu dari segi hatinya, dan yang ketiga taqiyya, iaitu dari segi luaran tindakan anggota badan dan sebagainya. Jadi maknanya habis semualah, Nabi Yahya ni didapat tu daripada dalam sampailah ke keluar. Tiga perkara tu. Seterusnya ayat yang ke-14, wa barran biwalidayhi, Allah Ta'ala puji lagi sifat dia, iaitu dia sangat berbuat baik kepada ibu bapanya. Dia padahal kan ayah dia lah Nabi Zakaria dah tua, mak dia dah tua kan. Jadi Allah Ta'ala jadikan dia ni seorang yang baik kepada ibu bapanya. Kemudian walam yakun jabbaran asiya, dan dia ni tidak seorang yang jabbar. Jabbar ni mutakabbir maknanya sombong lah dalam terjemahan kita kan. Iaitu asal makna jabbar ni makna tekan, makna menekan. Menekan. Kalau kata Jabariyah itu maknanya satu yang menekan, mesti kena ikut, kena buat. Itu jabbaron, seorang yang mutakabbir, iaitu orang menekan orang. Maknanya mesti ikut pendapat dia. Tu antara lah kan betul. Itu perkataan jabbar. Kemudian tu asiyya, iaitu seorang yang mendurhakai Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dia tidak begini, dia begini, dia tidak begini, dia begini. Masya Allah kan, hebat sangat Nabi Yahya ni, Allah Ta'ala puji. Jadi Allah Ta'ala kemudian puji ayat yang ke-15, wa salamun alaihi, dan dia lepas tu Allah Ta'ala kata salamun alaihi, selamatlah ke atasnya yauma wulida. Tengok dia dilahirkan dalam keadaan macam tu kan, dalam keadaan ayah dia tua dan sebagainya. Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana orang tua pun boleh, kalau Allah Ta'ala nak berikan kelahiran. Kemudian wa yauma yamutu, dan kemudian pada hari kematian pun Allah Ta'ala kata salam juga, sebab dia mati. Kalau ikut pendapat ramai ulama tafsir, dia mati semasa di Antioquia, dibunuh oleh orang Antioquia. Kalau ikutnya lah maknanya kan, sebagaimana dalam cerita surah Yasin kita baca, ada Nabi diutuskan ke Antioquia, kemudian datang seorang min aqsal Madinah, seorang lelaki tu kata, kenapa kamu tak ikut rasul-rasul ni? Jadi rasul-rasul yang diutuskan tu ialah bukan lelaki tadi tu, lelaki tu min aqsal Madinah, tapi rasul yang diutuskan fa'azzaznahu bithalis tu, iaitu kami utuskan 3 orang rasul situ. 3 orang rasul, 3 orang Nabi yang diutuskan ke Antioquia tu. Antioquia ialah satu bandar di Turki sekarang ni, berhampiran dengan Syria, sempadan Syria dengan Lebanon. Jadi di situlah dia tu dibunuh.
Jadi dia kata salah seorang daripada tu ialah Nabi Zakaria. Jadi dia mendapat syahid lah. Minta maaf, Nabi Yahya. Jadi dia ni mendapat syahid lah. Kalau ikutnya ialah dalam sejarahnya, dikatakan oleh ulama tafsir, dia kata dia ni adalah 6 bulan lahir selepas daripada Nabi Nabi Isa alaihissalam. Dan dia ni salah seorang daripada pengikut Nabi Isa. Jadi macam tu. Jadi dia diutuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, dihantar oleh Nabi Isa untuk pergi ke sana, untuk pergi ke Antioquia dan mati di sana. Syahid di sana. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dia akan dihidupkan nanti kembali nanti. Makna pada hari kiamat lah kan. Dia jadi inilah menunjukkan bahawa dia telah mati, kemudian dia dibangkitkan balik nanti pada hari kiamat insya-Allah. Kemudian yang ke-16, ayat yang ke-16 insya-Allah kita tengok ayat yang ke-16. Allah Subhanahu taala masuk sekarang ni, cerita ayat yang ke-16 ni ialah cerita tentang Maryam. Kita dah sampai kepada cerita Maryam sekarang ni. Jadi habislah daripada ayat 1 sampai ayat 15 ialah cerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Sekarang cerita Maryam pula. Jadi Maryam ni sebagaimana nama surah ni lah kan. Surah ni nama dia Maryam. Jadi cerita tentang Maryam sekarang ni. Jadi Maryam ni dipuja sangatlah oleh orang-orang Kristian. Anak dia Nabi Isa dipuja oleh Kristian, dikatakan ialah anak Allah Subhanahu taala. Ni jadi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada tuduhan orang-orang Kristian ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, kita tengok kan, wazkur fil kitabi Maryam. Wazkur fil kitabi Maryam. Saya ambil kayu saya sikit insya-Allah saya penunjuk sikit kan. Wazkur fil kitabi Maryam. Jadi kalau ikut susunan bahasa Arabnya ialah, kalau ikut susunan bahasa Arab dia katakan macam ni, wazkur Maryam fil kitab. Dan ingatlah Maryam yang disebutkan dalam Alkitab. Tapi Allah SWT dahulukan fil kitabi Maryam, di dalam kitab Maryam. Kenapa? Apa hikmah? Dari segi bahasa Arabnya, bila Allah Ta'ala sebutkan sini fil kitabi Maryam, makna ingatlah di dalam kitab. Maknanya sini kisah Maryam ini semua daripada tempat lain jangan ambil, jangan dengar. Makna sebab apa? Hanya cerita daripada dalam Quran ni. Kitab sini maksudnya lah Al-Quran sini maknanya yang dalam Quran sajalah yang cerita tentang, yang betul tentang Maryam ni. Yang lain tu kalau betul dengan Quran, yes, tapi kalau tidak betul maka dia adalah tak betul, jangan terima. Jadi waktu Allah Ta'ala sebutkan secara tidak langsung lah sini kan, bahawa wazkur fil kitabi Maryam. Pernah diceritakan Nabi SAW pernah tengok sahabat ni ada pegang kertas yang mengenai cerita Maryam. Nabi kata apa yang disebut dalam Quran dah cukup dah. Jadi kita ambil apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat. Allah SWT sebut sini izin tabazat. Izin tabazat maknanya dia tu tazalat, maknanya menjauhkan diri. Menjauhkan diri itu sama ada untuk beribadah. Kata satu tafsir kata untuk beribadah, dan ada satu lagi kata dia menjauhkan diri daripada family dia pada masa itu adalah jauh sikit, bukan jauhkan betul-betul, tapi intabazat min ahliha, daripada family dia tu adalah makanan syarqiyah. Dia ambil tempat makan tu, tempat syarqiyah sebelah timur. Jadi orang Kristian sekarang lah menyembah timur lah, yang menghadap ke timur tu. Itu pelik-pelik lah kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini lah, maknanya dari segi Baitul Maqdis, dia tinggal di Baitul Maqdis, kemudian dia menghala ke timur sikit di sebelah timur. Jadi dia ambil tempat sini, tazalat sini menjauhkan diri. Ada yang kata menjauhkan diri ni ialah untuk beribadah, ada yang kata untuk mandi, sebab pada masa tu dia baru datang haid jadi dia baru datang haid, jadi dia nak mandilah selepas daripada tu. Fattakhazat min dunihim hijaba. Seterusnya insya-Allah baca fattakhazat. Lalu dia pun bila dia nak mandi tu, ada yang kata beribadah tadi, ada yang kata nak mandi jadi ada dua pendapat situ. Ini cerita dalam ayat yang ke-17, fattakhazat min dunihim hijaba. Lalu dia pun ambil hijab. Hijab tu maknanya tirai. Tirai ni penutup, iaitu ada yang kata yang tadi kata dia nak beribadah. Jadi dia nak beribadah, dia pun ambil, dia buat satu tempat ibadah dia, ditutup, dia duduk situ untuk beribadahkan supaya dia fokus kan. Sebab kalau duduk ramai terbuka ni kadang-kadang banyak gangguan. Apatah lagi kan nak semayang depan tu ada TV kan, lagilah kan macam mana nak semayang, nak khusyuk kan. Jadi maknanya sini disebutkan dia ambil hijab, dia penutup. Ada yang kata hijab sini adalah ketika dia nak mandi tadi tu, itu bila nak mandi dia mandi tertutup, tutup yang ditutup sebab dia nak mandi. Fa'arsalna ilaihim. Jadi bila dia masuk ke tempat tu, ada yang kata nak beribadat tadi tu, ada yang kata ni selepas daripada dia sudah tu, lalu selepas daripada dia mandi semua, tiba-tiba fa'arsalna ilaihim, maknanya selepas daripada dah lengkap pakaian dah, selepas dia kata fa'arsalna ilaihim ruhana, lalu kami utuskan kepadanya ruhana. Ruh sini bermaksudnya ialah Jibril alaihi salam. Bukan nama orang Rohana. Melayu ada nama Rohana kan. Rohana kemungkinan ambil dari sini. Jadi kami utuskan, kami hantar ruhana, iaitu ruh kami. Ruh kami maksudnya ialah Jibril, malaikat Jibril. Jibril ini menyerupai fatamassala. Allah Ta'ala kata fatamassala laha basharon sawiya. Dia
Jibril itu menyerupai seorang lelaki yang lelaki lengkap lah, bukan separuh-separuh lelaki, bukan bukan kepala saja ke badan saja, tak tapi ini lengkap jadi seorang lelaki. Jadi pada masa itulah maka takutlah Maryam, sebab tiba-tiba tengok ada seorang lelaki berani pula kan datang ke tempat dia kan. Jadi qalat inni a'udzu birrahman, jadi dia kata aku minta berlindung kepada Tuhan Ar-Rahman, kepada Allah lah kan. Kalau dia lalu dia kata apa, minka, daripada kamu, in kunta taqiyya, kalau kamu ni seorang yang takut pada Allah, jauhkan daripada aku. Sebab ialah kan dia ni seorang yang sangat-sangat wara', Maryam kan seorang-seorang yang menjaga diri kan, tiba-tiba datang seorang lelaki kepada dia. Jadi pada masa tu dia tak tahu lagi bahawa lelaki itu adalah malaikat. Jadi dia kata macam tu. Jadi qala, lalu berkatalah malaikat tu kan, malaikat tu pun berkatalah kepada dia ni kan, innama, dia kata dia kata sini kalau dia kata innama ana rasulu rabbik, aku ni malaikat, dia kata aku ni utusan Tuhan. Maknanya utusan Tuhan tu maknanya malaikat lah. Jadi bila dia beritahu macam tu, dia kemudian dia cerita sebab dia, kenapa aku datang ni, kenapa aku datang kepada kamu, li ahabalaki gulaman zakiyya, sebab Tuhan kamu ni nak berikan kepada kamu, maknanya apa ni, bukan aku nak beri, tapi Tuhan lah nak beri kepada kamu. Nak beri apa? Nak beri kepada kamu gulaman zakiyya, seorang anak yang zakiyya. Zakiyya ni maknanya ialah seorang yang apa ni, ada dua pendapat situ. Ada dua pendapat maksud zakiyya sini zakiyya mana sini ni, pendapat yang pertama maksud zakiyya ni ialah seorang yang cerdik, iaitu maknanya dia bijak sangatlah, iaitu Nabi Isa alaihissalam ni seorang yang sangat bijak. Itu yang pertama. Yang keduanya, zakiyya ni boleh memberi makna ialah sangat-sangat suci, sangat-sangat bersih, sangat-sangat makna bertakwa, sangat-sangat baik. Jadi dah lah kita tengok sini kan, mana malaikat Jibril tu datang beritahu kepada Maryam, ni Allah Ta'ala nak berikan kepada kamu, aku ni utusan daripada Allah, aku nak beritahu kepada kamu ni bahawa Allah Ta'ala nak berikan kepada kamu seorang anak lelaki yang zakiyya, seorang yang cerdik, seorang yang sangat-sangat baik. Jadi bila malaikat Jibril tu cerita macam tu kepada kepada Maryam, terkejutlah Maryam kan. Jadi macam mana Maryam? Kita tengok Maryam terkejut ni. Jadi dia pun qalat, dia pun berkata anna kita sebutkan sebelum daripada dah pernah sebutkan, iaitu satu kata-kata yang diungkapkan oleh seseorang, yang dikatakan oleh seseorang apabila dia terkejut sangat dengan itu. Anna, macam mana ni, macam mana boleh jadi macam ni, macam itulah. Qalat anna yakunu li ghulam, macam mana boleh aku dapat anak. Terkejut Maryam tu. Sekarang tadi dia takut sebab takut lelaki mana ni, tapi bila dah tahu malaikat, maknanya di sini kan seorang yang beriman, dia dah expect, dia boleh expect, maknanya dia tak takut lah bila beritahu oh ni malaikat. Okey. Jadi macam kita juga orang Islam kan, kalau orang Islam kita tahu alam gaib tu ada. Jadi sebab tu lah kalau benda-benda yang pelik-pelik berlaku tu kita tak takut ni, sebab kita tahu kan benda tu alam gaib ni memang ada jin, ada semua kan. Dan dia ni janganlah sampai takut. Kita takut macam oh ini alam apa benda pula boleh, tak boleh kan. Jin ke apa benda semua tak boleh mencekik kita, tak boleh mematikan kita. Yang boleh mematikan Allah Ta'ala saja kan. Jin apa benda hantu pun sebenarnya takut kepada Allah SWT. Jadi apa kita takut pada dia pula kan. Jadi sebab itulah makna kita takut pada Allah SWT saja. Ini takut kepada hantu lebih takut daripada Allah SWT. Memang tak betul kan. Jadi sekarang ini dia dah tahu dah. Jadi dia dah faham, dia dah tahu oh malaikat, okey tak apa malaikat. Jadi tapi sekarang tiba-tiba malaikat nak beritahu aku dapat anak. Itu pelik sikit. Kata tu kan. Yang pertama pelik sebab dia macam mana boleh lelaki masuk kat dia ni. Kemudian yang keduanya ialah macam mana aku boleh dapat anak. Jadi dia pun kata, sini dia kata qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar, sedangkan tak pernah ada manusia pun sentuh aku. Maksudnya aku tak nak kahwin pun. Maknanya ialah tengok kan, ini maknanya cara macam mana penggunaan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang mana kalau ikut mana aku tak pernah bersama dengan lelaki ke tak pernah. Dia tak sebut macam tu, tapi yamsas ni bahasa lembut kan. Maknanya kalau kita baca, kalau kita katakan dalam Quran ni kan, walaupun dibaca oleh siapa-siapa saja, tak ada ni, tak macam setengah-setengah buku. Oh ada sana ni, buku ni untuk umur 18, buku ni untuk ni, filem, ada filem. Tak ada. Dalam Quran ni semua orang sesuai baca. Jadi sebab tu bahasa yang digunakan sangat-sangat lembut kan. Jadi Allah Ta'ala kata ni, aku tak pernah disentuh pun. Maryam kata aku tak pernah disentuh oleh sesiapa pun kan. Kemudian walam aku baria, dan bukanlah aku ni orang yang baria. Baria ni jahat.
Kalau ikut maknanya lah orang yang pelacur lah kita kata, baria ni kan, kalau ikut dalam istilah sosialnya ialah maknanya pelacur, seorang yang berzina dan sebagainya lah kan. Dan aku ni, dia kata aku tak pernah disentuh oleh lelaki, maknanya aku tak pernah kahwin, dan aku ni bukan pula seorang yang buat dengan lelaki, buat hubungan dengan apa-apa lelaki kan, ada affair dengan siapa-siapa. Kemudian dia kata, kata malaikat Jibril selepas itu, kazalik, dia kata benda ni dia katakan, iaitu perkara ni kata malaikat Jibril, perkara ni kazalik, kata qala rabbuk huwa ala hayyin wa huwa alayya hayyinun, sama seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria sebelum daripada ni yang kita baca kemarin, sebelum daripada ni. Jadi maknanya Allah Ta'ala berkata perkara tu mudah je bagi Allah. Tuhan kamu berkata huwa alayya hayyin, perkara ni simple saja, hayyin walinaja'alahu. Jadi sekarang disebutkan Allah Ta'ala nak jadikan benda ni kerana apa? Linaja'alahu, kerana Allah Ta'ala nak jadikan dia sebagai ayatan linnas. Nombor satu, Allah Ta'ala nak jadikan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala kalau dia nak buat apa-apa boleh gitu. Ayatan, tanda kepada manusia, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Wa rahmatan minna, dan kejadian Nabi Isa adalah menjadi rahmat kepada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Rahmatan minna. Kemudian selepas daripada itu dia kata wa kana amran maqdiya, perkara ni adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maqdiya, diputuskan oleh Allah Ta'ala. Malaikat Jibril pun aku tak boleh nak buat apa kan, aku ni hanyalah nak beritahu. Maknanya Jibril sendiri tak boleh. Jadi kalau ada orang kata kita panggil malaikat lah, kita panggil malaikat supaya malaikat lah kan Jibril, Mikail, itu adalah malaikat sendiri tak boleh nak buat apa-apa kecuali dengan izin Allah, dengan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia adalah merupakan dia bekerja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia buat atas arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maqdiyah dia kata. Okey, jadi habis cerita dia. Cerita selepas daripada tu berlaku apa? Fahamalat. Jadi dia pun tiba-tiba fahamalathu. Jadi kalau ikut dalam cerita lain iaitu dia malaikat telah meniupkan roh tu masuk melalui lengan baju. Jadi kan tiup macam tu, tiup masuk dalam lengan baju, masuk roh tu ke dalam, kemudian tiba-tiba dia pun terus mengandung. Maryam tu terus mengandung kan. Maknanya benda ni ada tiga pendapat ulama katakan berapa hari dia mengandung tu, berapa hari dia nak melahirkan anak tu. Ialah ada yang kata ialah dalam seketika macam tu je, sekelip mata je masuk terus mengandung terus. Jadi terkejutlah Maryam tu. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, ada yang kata, pendapat yang kedua kata 40 hari. Dan masa 40 hari kemudian dia mengandung tu. Ada yang kata macam biasa 9 bulan. Wallahu a'lam bissawab, itu masa-masa tu. Tapi daripada sinilah, itu pendapat ulama tu adalah berdasarkan kepada sandaran-sandaran mereka lah kan, yang tersendiri. Makna of course lah tidak bertentangan lah dengan Al-Quran. Tapi disebut sini fahamalathu, lalu dia pun hamil. Fantabazat bihi. Jadi di sini Allah SWT sebutkan fantabazat bihi, dia pun menjauhkan. Bihi, ada bi sini, yang sebelum ni tak ada bi. Dia menjauhkan diri. Tadi tu menjauhkan diri sebab dia nak beribadah, dia nak menjauhkan diri, dia nak beribadah, nak fokuskan semua. Sekarang ni dia menjauhkan diri sebab apa? Dia takut lah. Sebab apa tiba-tiba mengandung ni, macam mana kan? Bihi tu dengan kandungan tu, dengan apa yang berlaku kepada dia tu, maka dia kata makanan qasiyah, satu tempat yang jauh. Qasiyah sini ialah maknanya ialah makanan qasiyah, satu tempat yang jauh. Di manakah tempat jauh ni? Ada yang kata tempat yang jauh tu ialah di Baitul Laham. Dia tinggal di Baitul Maqdis, jadi dia lari ke satu tempat nama dia Baitul Laham. Baitul Laham ni kata orang Kristian sekarang tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi jarak di antara Baitul Laham dengan Baitul Maqdis ni lebih kurang 10 km 6 batu macam tu lah Jadi 10 km. Jadi tempat tu, ada tempat sekarang terletak di selatan Baitul Maqdis. Jadi dia pun pergi ke situ. Jadi itu yang dikatakan jauh tu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang kata bukannya Baitul Laham, wallahu a'lam. Tapi yang disebutkan dalam Quran di tempat yang lain ialah tempat tu adalah, dia kata iaitu tempat tu dikatakan ada rabuah dan kemudian ada ma'in. Rabuah tu makna tanah tinggi sikit. Dalam Quran tempat yang lain dia kata ada rabuah, tanah tinggi sikit yang rata, kemudian dia boleh berada atas tu, kemudian bawah tu ada air mengalir. Wa ma'in, tempat tu ada air, maaf, di atas bukit sikit, lepas tu ada air di situ, pada ada pokok kurma itu. Kita tengok selepas ni cerita macam mana kan. Jadi Allah SWT kata fa'aja'ahal makhad, lalu lepas daripada tu dia pun sakit lah. Ni ayat 23 insyaAllah, ayat 23. Jadi fa'aja'ahal, jadi Allah Ta'ala sebut sini fa'aja'aha. Fa'aja bukan ja ni datang. Kalau fa'ajaha makna menolak dia. Maknanya dia tu sebab apa? Sebab makhad ni nak bersalin maknanya.
Kalau ikut asal makhluk ni, itu satu benda yang duduk dalam air tu dia bergerak. Jadi itu adalah simbolik kepada anak kan, yang duduk dalam perut tu kan, dalam rahim tu, dia bergerak kan, dia nak keluar kan. Itu makhluk ni. Jadi rasa sakit nak bersalin tu, kita panggil sakit nak bersalin sini, telah membawa dia ni kepada satu tempat, satu apa dia, iaitu ila jiz'in nakhlah. Allah Ta'ala sebut sini jiz'in ni maknanya ialah pangkal. Nakhlah tu pokok tamar. Dia katakan pokok tamar tu katanya dah nak mati, tapi Allah Ta'ala hidupkan pada pokok tamar tu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang Allah Ta'ala sebut sini ialah pokok tamar. Jadi ke batang, ke pangkal tu di bawah pokok tu, an-nakhlah ni. Kemudian selepas daripada tu qalat ya laitani, dia pun berkata lah pada masa. Jadi dia bersandar di batang pokok tamar tu. Jadi dia pun qalat ya laitani mitu. Jadi pada masa ni dia bercakap, kalau kita tengok kan, bercakap pun kalau boleh aku matilah, dia kata qabla haza, sebelum daripada ini, wa kuntu nasyam mansiya, dan kalau boleh kalau aku ni orang tak tahu aku, tak kenal aku, dilupai, tak, itu lebih baik bagi aku. Sebab maknanya sakit sangatlah dia bercakap, nak cerita kan, maknanya kalau perempuan kalau nak bersalin kan, jadi maknanya kadang-kadang kemungkinan lah kata. Jadi kalau orang manusia biasa pun kalau sakit-sakit sangat kan, dia akan itu, jadi kita maafkanlah, gitu kan, dia bercakap. Ini macam pelik sikit dia bercakap, biarlah mati, soalan macam itulah. Ayat yang ke-24 kita tengok ayat yang ke-24 insya-Allah kan, ayat sebelum akhir Allah Ta'ala sebut lepas tu kan, fanadaha min tahtiha, tiba-tiba datanglah suara menyerunya daripada bawahnya, iaitu daripada sebelah bawah kan. Ada yang kata suara ni yang panggil ni suara Jibril berkata kepadanya. Ada yang kata yang bercakap ni ialah tu anak dia, dan tu anak dia tu, iaitu siapa? Tu Isa tu. Sebab Isa kan dah boleh bercakap masa kecil. Jadi ada dua pendapat sini. Fanadaha sini yang menyerunya ni siapa? Menyeru kata, ada kata malaikat, ada yang kata ialah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, jangan kamu sedih, dia kata, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Allah Ta'ala telah jadikan, Tuhan telah jadikan di bawah kamu tu, tahtaki, di bawah sariya. Sariya tu maknanya ialah air yang mengalir. Jadi dikatakan air itu asalnya kering, ada sungai kecil, ada kata kering, tapi tiba-tiba air itu mengalir. Allah Ta'ala munculkan air daripada tempat dia duduk tu kan. Jadi sekarang ni ada air, ada pokok kurma, ada di atas rabuah, di atas makna tanah datar sikit, kemudian ada ma'in kat situ, ada air. Jadi saya sebutnya keadaan yang kita boleh imaginekan, membayangkan keadaan Maryam ni pada masa tu. Jadi dia sakit, lepas tu ada suara datang, jangan sedih kan. Kemudian wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah, kemudian Allah dikatakan huzzi, goncangkan pokok tamar. Perempuan sakit nak bersalin, nak goncang pokok tamar, kita ambil batang pokok kelapa lah kan, kita kelapa sawit lah kita ambil, cuba kita goncang dia, bergerak tak bergerak. Maknanya sini ialah tiba-tiba dia suruh buat satu benda yang pelik kan. Tapi di sinilah Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita. Ulama-ulama tafsir kata nak menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita ni berusaha sesuatu benda. Yang memberikan tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok kadang-kadang kan. Jadi oleh kerana itulah apa-apa saja kan, nak memberi kemenangan kepada Islam ke, yang penting tu kamu usaha. Macam kita kan, kita tekanlah suis lampu, tiba-tiba nyala lampu. Bukan lampu tu menyala sebab kita tekan suis kan. Kalau ikutnya lah kan, takkanlah, sebab tu tenaga tu datang daripada mana lah, bekalan tenaga elektrik tu, tapi suis tu kecil je kan, kita tekan je. Jadi begitulah kan, itu contoh saja Allah Ta'ala ni minta kita berusaha. Yang beri kemenangan kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah jangan risau bila Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat. Janganlah kita takut nak buat, segan nak buat, kita kata takkan berlaku. Allah Ta'ala suruh kita buat. Begitulah Maryam ni, dia pun goncang lah. Huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah, pangkal pokok tu goncang. Allah Ta'ala kata sini, tusakit alaiki rutaban janiyya, nescaya akan gugur daripada, dah lah pokok tamar tadi tu, pokok tamar tu tinggi goncang, tiba-tiba gugur lah daripada alaiki ke atas kamu, iaitu rotab. Dalam bahasa Arab, buah kurma tu ada 3 nama. Kalau masa di atas pokok lagi tu, yang keras lagi tu, itu nama dia balah. Itu balah. Bila dia dah gugur, dia dah lembut tu, memang dah boleh dipetik tu, itu nama dia ialah rutab. Kalau dah kering tu yang kita makan kan bulan puasa ni, itu nama dia ialah tamar. Jadi tamar tu dah kering sebenarnya. Bila dah kering boleh simpan lama lah kan. Tapi kalau rutab tu dia tak tahan lama. Dia lama-lama dia perlu dijemur kering supaya dia akan jadi tamar. Kata pokok lagi yang keras tu, kadang-kadang Arab suka makan juga benda tu kan, keras lagi tu, itu kadang-kadang rasa dia kelat-kelat sikit tu, itu nama dia ialah balah. Jadi yang pertengahan tu. Jadi
gugurlah buah rutab ni. Janiyah tu maknanya dah sedia untuk dipetik, yang dah masak ranum. Jadi sebab itulah daripada sini kan, kita ambil pengajaran sini. Ulama-ulama kata kan, kalau orang nak bersalin, perempuan yang nak bersalin cantik sangat makan rutab ni. Kalau kita nak berbuka puasa pun sebenarnya Nabi menyuruh kita makan rutab ni. Tapi kalau tak ada rutab, makan tamar. Tak ada apa, kita ada tamar kan, sebab rutab ni susah nak simpan kan, masuk peti ais dan sebagainya lah kan. Orang duduk negara tak apalah kan, dia ambil buah yang baru masak ni. Jadi bagi perempuan yang nak bersalin, sebagaimana Maryam sini kan, isyaratnya syarat tak langsungnya ialah disuruh untuk makan rutab untuk memudahkan untuk bersalin. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah jumpa lagi, InsyaAllah dalam cerita Maryam yang menarik ni. InsyaAllah moga-moga jangan lupa untuk share, untuk hantar link, untuk beri kepada sahabat-sahabat semua kan, insyaAllah kan. Dan juga untuk like, jangan lupa untuk like dan juga tekan loceng insyaAllah, dan subscribe sekali. Allahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.